Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini Ustaz Wadi Anwar ada membuat sebuah kuliah yang judulnya Bahaya Wahabi. Dalam rangka menerangkan di manakah bahayanya aliran ataupun pemikiran ataupun kumpulan Wahabi ini, beliau, Ustaz Wadi Anwar, telah merujuk kepada sebuah fatwa daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ya, yang telah pun menyenaraikan 13 ciri-ciri aliran Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah ciri-ciri yang dikatakan bahayanya aliran Wahabi tersebut. Dan fatwa tersebut menjadikan saya saya tertarik dengan fatwa itu untuk mengkaji lanjut. Maka saya pun mencari di laman web rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dan telah pun menemuinya. Apa yang menarik, sebelum kuliah itu disebarkan iklan kuliah Ustaz Wadi Anwar tersebut, dan antara yang menyebarkannya ialah laman rasmi di Facebook oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Mereka juga mengiklankannya dan mereka juga telah menyenaraikan 13 ciri-ciri tersebut daripada fatwa ini ya. Cumanya iklan tersebut dengan 13 ciri itu setelah kuliah itu telah pun hilang ya. Tak mengapa, sebab kuliah pun dah habis kan, itu bertujuan untuk iklan kan. Jadi saya pun mencari, mengkaji, dan setelah membacanya, saya rasa ada beberapa perkara yang patut diberi ulasan. Sebelum itu, kenapa saya nak sibuk-sibuk tentang Wahabi ni? Wahabi ke? Kan? Bukan begitu. Sebab Wahabi ni adalah satu gelaran yang lazim ditakut-takutkan umat Islam dengannya. Ia adalah satu gelaran yang digunakan untuk menakutkan umat Islam tentangnya ya. Jadi kita pun nak tahulah apa ciri-ciri Wahabi ni. Betul ke ada di Malaysia? Betul ke seperti apa yang dituduhkan? Betul ke mereka ini terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Betul ke mereka ini bercanggah dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, jadi bila ada satu rujukan yang rasmi untuk kita rujuk, maka moga-moga dapat mencari ataupun mendapat jawapan daripadanya ya. Jadi saya pun membaca dan seperti saya katakan adalah perkara-perkara yang saya nak ulas ya, Sebelum itu, setelah saya membaca ini, ada beberapa perkara yang positif ya. Antaranya yang pertama, apabila dikatakan 13 ciri ini, ia tidak dikaitkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat tahun 1206 Hijrah. Itu bagus, itu betul, sebab kebanyakan orang yang dituduh sebagai Wahabi ataupun fikrah, pemikiran yang dituduh sebagai Wahabi, mereka ni tak ada kaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tak pernah pun baca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan kalau tanya tarikh wafat Muhammad bin Abdul Wahab pun 1206 Hijrah tu, jika ditanya pun mereka tidak tahu ya. Boleh dikatakan 90% tak kenal langsung Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, mungkin beberapa pengkaji macam saya yang mengkaji, saya banyak baca buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kebanyakan orang memang tak kenal langsung pun, termasuk mereka yang menuduh. Yang duk tuduh Wahabi tu pun kemungkinan besar tak baca juga pun ya. Kerana Wahabi ni bukanlah mereka yang mengikuti aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi Wahabi di Malaysia ini ialah apa-apa akidah ataupun ibadah yang berdasarkan dalil, yang berdasarkan hujah, tetapi ia berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita. Itulah Wahabi. Jika tuan-tuan dan puan-puan baca kitab Imam Asy-Syafi'i, dan kemudian tuan-tuan cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat, cuba sampaikan kepada ustaz-ustaz, anda juga akan dituduh sebagai Wahabi. Padahal anda baca kitab Imam Asy-Syafi'i, anda baca kitab Imam Nawawi katakan, Majmu' Syarah Muhazzab, anda juga akan dituduh sebagai Wahabi. Anda minta dalil dalam sesuatu persoalan agama, anda akan dituduh Wahabi. Anda tanya hadis ni sahih ke tak, anda akan dituduh sebagai Wahabi. Jadi Wahabi ni di Malaysia kebanyakannya tak ada kaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi semata-mata ingin bersikap ilmiah dalam agama, ingin memiliki dalil dalam agama, dan ciri-ciri yang sepatutnya positif ini telah ditakutkan, telah cuba ditenggelamkan dengan satu label yang sangat power yang namanya Wahabi.
Okey, jadi kita nak tahu apakah sebenarnya Wahabi ni kan? Macam mana kan? Jadi di dalam fatwa ini disenaraikan 13 ciri Wahabi dan mari kita baca dan kita ulas. Okey tak? Alright. Baik, saya baca terlebih dahulu. Link untuk rujukan ini ada saya bagi di bahagian description. Mana description? Sila exit video ini, tag pada tajuk, ada link. Link pertama saya bagi ialah kuliah Ustaz Wadi Anwar tersebut daripada laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan juga. Okey, secara sepenuhnya. Dan yang kedua ialah daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ya, di mana di sini dikatakan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan telah membincangkan fatwa berkaitan aliran dan dakwah Wahabiyah pada mesyuaratnya bertarikh 17 Disember 2014, 25 Februari 2015 dan 24 Mac 2015. 3 kali ya bincang. Mesyuarat telah memutuskan aliran dan dakwah Wahabiyah didapati bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Percanggahan tersebut berdasarkan kepercayaan, perbuatan dan pengamalan aliran Wahabiyah seperti berikut. Lalu disenaraikan kesemuanya ada 13. Yang pertama sekali ni mesti yang paling teruk lah. Yang paling teruk yang dilakukan oleh aliran ataupun dakwah Wahabiyah ni, yang paling serius ya. Yang pertama ya, menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan tauhid sifat 20. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah, ini sedikit pengenalan. Ia adalah satu mazhab akidah yang memiliki sekian ciri-cirinya. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini mazhab akidah yang sudah ada sejak zaman salafus soleh, sejak zaman awal umat Islam, bagi membezakan antara mazhab akidah yang benar dengan mazhab akidah yang menyeleweng. Ia tak ada kaitan dengan cara pendekatan, silibus ataupun kaedah ataupun cara pembelajaran. Dalam kes ini, cara pembelajaran tauhid ataupun cara pembelajaran sifat-sifat Allah. Dan di sini juga telah dikatakan pendekatan tauhid sifat 20, maknanya cara belajar. Ia tak ada kaitan dengan tu. Ia adalah mazhab akidah. Okay, saya bagi contoh ya. Di zaman salafus soleh dulu sudah ada, apabila kita bincang tentang takdir, ada satu aliran yang menyeleweng yang berkata manusia ini bebas sepenuhnya daripada takdir Allah. Total free will. Okay, kemudian ada satu lagi aliran pula yang berkata manusia ini tertakluk, terikat sepenuhnya kepada takdir Allah Subhanahu Taala. Ada dua ekstrim. Jadi di tengah-tengah itu adanya Ahli Sunnah wal Jamaah yang menerangkan hakikat yang sebenar tentang takdir ini ya. Dan saya sendiri alhamdulillah telah menyusun buku yang khas dalam bab ini berjudul 47 persoalan qadar dan qada. Boleh muat turun secara percuma, linknya saya bagi di bahagian description ya. Jadi ini sebagai contoh dalam bab takdir. Okay, contoh lain dalam bab iman, katakan ada satu aliran yang ekstrim yang berkata apabila seseorang itu mengerjakan dosa besar, melakukan dosa besar, ia adalah bukti tidak ada iman dalam dirinya, maka mereka menghukum kafir orang yang melakukan dosa besar. Kemudian di satu ekstrim yang lain, ada pula satu aliran yang berkata iman dalam hati tak ada kaitan dengan perbuatan manusia. Sehingga apabila seseorang itu melakukan dosa besar, ia tak ada kaitan dengan iman yang ada dalam dirinya. Sampai sekarang pun ada lagi aliran-aliran ni. Sebagai contoh, kita nampak ada orang minum arak. Kita tegur dia, bro, kau tak boleh minum ni, haram ni. Relax bro, what is important is in the heart, nothing to do with this. Kan? Aliran-aliran ni ada namanya. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij. Okey? Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah yang menerangkan bahawa iman itu dalam hati dan dibuktikan melalui lisan serta perbuatan. Iman itu boleh naik dan turun. Dan selari dengan itu, terbukti juga melalui lisan dan juga perbuatan. Apabila seseorang itu perbuatannya, katakan dia bersemangat pergi masjid,
awal waktu telah pergi masjid, masuk saf pertama untuk solat. Itu dalam suasana iman dia yang tinggi. Kadang-kadang dia jalan pergi masjid slow, tapi pergi juga. Itu imannya sederhana. Kadang-kadang ada orang yang melakukan dosa besar. Dia tidak serta-merta dicop sebagai telah kafir, tapi kita katakan pada saat itu iman dia sedang rendah ataupun sedang pada tahap yang ni. Kan? Dan tuan-tuan puan-puan pun sebagai manusia biasa, tahu kan? Pernah merasai iman naik dan turun, dan ia akan terbukti, akan diterjemahkan melalui lisan dan perbuatan. Lisan ni mulut yang selalu berzikir ke, selalu rajin membaca Al-Quran ke, dan sebagainya. Ya? Baik, ini tentang iman. Kemudian sebagai contoh, tentang sifat-sifat Allah. Ada satu ekstrim yang mengingkari, yang menafikan sifat-sifat Allah. Ada satu ekstrim lain yang mengatakan, yang berkeyakinan sifat-sifat Allah ni sama seperti manusia. Okey, yang mujassimah dan musyabbihah. Kemudian ada ahli sunnah wal jamaah yang duduk di tengah-tengah ini, yang berkata kita beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita beriman kepadanya, kita memahami maksudnya, dan kita menyerahkan kaifiatnya kepada Allah sambil kita mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Di pertengahan kan. Contoh lain dalam sudut dari aspek ahlul bait, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu ada satu ekstrim yang mencela, yang menghina ahlul bait Rasulullah. Ada satu ekstrim lain pula yang mengkultuskan, yang mensucikan, yang memaksumkan ahli sunnah wal jamaah. Siapa ni? Syiah kan. Jadi ada ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah yang kita kata kita memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW sebagaimana dengan hadis-hadisnya, tapi tidaklah melampaui batas sehingga memaksumkan mereka, dan tidaklah pula sehingga menghinakan mereka. Ya. Jadi ada seterusnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni ialah mazhab akidah. Okay, bagi membezakan antara mazhab yang benar dengan mazhab-mazhab lain, mazhab-mazhab akidah yang lain yang ada pada zaman itu, yang sehingga kini pun ada juga kan, ada juga yang masih percaya pada free will, ada juga yang percaya seperti murjiah ke apa ke. Okey, jadi ini ahli sunnah wal jamaah. Ia tak ada kaitan dengan cara ataupun kaedah ataupun pendekatan untuk mempelajari sesuatu perkara, termasuklah dalam pendekatan mempelajari sifat Allah, yakni silibus sifat 20. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini, silibus sifat 20 ataupun pendekatan sifat 20 pertama kali disusun oleh seorang tokoh yang bernama Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijrah dalam kitabnya Ummul Barahain. Okey? Kurun ke-9 Hijrah. Jika dikatakan bahawa pendekatan sifat 20 ini merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah, maka 900 tahun sebelum Imam As-Sanusi ni, umat Islam ketika itu macam mana? Bukan ahli sunnah wal jamaah ke? Macam mana ke? Boleh pakai silibus lain ke? Macam mana tu? Okey. Jadi, nampak tak kelemahannya di sini? Okey, Imam As-Sanusi, penyusun pertama, kaedah silibus pendekatan sifat 20 ini kurun ke-9 Hijrah. Sebelum dia tu, okay, mereka ada cara yang berbeza untuk mempelajari tentang tauhid ke, tentang sifat-sifat Allah ke, tapi bukan sifat 20. Jika dikatakan sifat 20 ni ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, maka 900 tahun yang pertama tu macam mana tu? Bukan ahli sunnah wal jamaah ke, aliran lain ke, kan? Jadi di sini nampak lagi ya kelemahan yang mengatakan bahawa sifat 20 ini merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah, sehingga sesiapa yang menolaknya, mengkritik ke, menyesatkannya sebagai telah menyanggahi ahli sunnah wal jamaah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sifat 20 ini ya, kurun ke-9, daripada zaman itu pun telah ada pun yang mengkritik, sebab setiap sesuatu yang berasal pada manusia ianya terbuka kepada penerimaan atau penolakan, pujian ataupun kritikan, melainkan apa yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kurun ke-9 sebelum Muhammad bin Abdul Wahab tau. Muhammad bin Abdul Wahab wafat 1206, ada lebih kurang 300 tahun tu. Sudah ada pun yang mengkritik, sudah ada yang menerima, sudah ada yang mengkritik, sebab
Perkara ini terbuka kepada kritikan dan pujian, penerimaan dan penolakan. Dan apabila kita sebut tentang cara-cara mempelajari tauhid ini, dua yang masyhur ialah pendekatan sifat 20 dan yang kedua pendekatan tauhid 3. Dan antara kedua-dua ni, tuan-tuan dan puan-puan pun saya rasa memang maklum, berlaku penerimaan dan penolakan, kritikan dan pujian, susat menyesatkan dan sebagainya dan sebagainya. So, tapi tak mengapa sebab kedua-duanya adalah susunan manusia. Okay? Boleh diterima atau boleh ditolak. Sebagai contoh, saya mencenderungi tauhid 3. Okay? Dan saya tahu ada orang yang mengkritik, yang tak setuju, yang mengkritik, yang menolak, yang menyesatkan, yang menabur fitnah. Kononnya tauhid 3 ni umpama konsep Trinity dalam akidah Kristian. Kan? Tapi tak apa, relax je. Kita jawab balik dengan dalil, dengan hujah. Dan tauhid 3 ni, konsep tauhid 3 ni ataupun pendekatan tauhid 3 ni memiliki dalil-dalil yang amat jelas, amat mudah yang seseorang dengan mudah dapat memahaminya. Dan dalil-dalil tersebut tak payah cari-cari dalam Al-Quran. Ia ada dalam surah Al-Fatihah, ia ada dalam surah Qul a'udzu birabbin nas dan banyak lagi. Saya sendiri telah pun membuat beberapa video dalam siri menjelaskan tauhid 3. Ada saya bagi linknya di bahagian description di bawah. Jadi, ada orang kritik, it's okay, kita jawab balik. Jadi sama juga jika ada yang mengkritik pendekatan sifat 20, tak apalah jawab balik. Dan saya tahu, memang ada ustaz-ustaz yang pro kepada sifat 20 yang menjawab balik kritikan-kritikan tersebut. Jadi tak mengapa, it's okay. Tapi nak mengatakan ia adalah ciri Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga sesiapa yang menolaknya, mengkritiknya, menghukumnya sesat sebagai telah menyanggahi Ahli Sunnah wal Jamaah, ia adalah sesuatu yang perlu disemak semula kerana pertama, sejak bila pendekatan tauhid sifat 20 menjadi ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah? Jika dikatakan ia adalah ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah, persoalan kedua, mereka yang hidup, umat Islam yang hidup, para tokoh, para imam yang hidup, sebelum zaman Imam As-Sanusi, mereka ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Okay. Sebagai persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian description saya tinggalkan link kepada video-video saya tentang Tauhid 3. Jika tuan-tuan dan puan-puan mencenderungi dah biasa belajar dari dulu sifat 20, tak apa, silakan. Tapi at least anda juga tahu tentang apakah itu Tauhid 3. Dan betul tak adanya ustaz yang memfitnah Tauhid 3 ni kononnya ia adalah umpama akidah Trinity dalam agama Kristian. Okey, tak setuju tak apa, at least you know the other side of the story. Okey, at least you know. Okey, jadi itu ulasan saya tentang poin pertama. InsyaAllah kita sambung lagi dalam video lain tentang poin-poin kedua, ketiga ya, sehingga ke-13 insya-Allah. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.